Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan penafsiran surah Ali Imran. Kita di gugusan ayat 103 hingga 105, yang mana pada minggu lepas kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, iaitu yang bermaksud berpeganglah kamu semua kepada tali. Apa dia tali itu? Iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka kita bincangkan perkara ni ialah dari sudut kita sebutkan kesatuan tu, itu memang satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada kita, iaitu kesatuan umat Islam ni, disebabkan doa Nabi SAW pun baginda berdoa agar umat baginda kekal bersatu, yang tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ujian hidup kita ni, kita kena cari jalan untuk kita boleh bersatu, dalam pada mana mustahil untuk kita bersetuju semua perkara, mustahil. Jadi salah satunya perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau buku saya ni muka surat 24 tu, iaitu kata baginda, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukanlah sebahagian daripada kami sesiapa yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah ni maknanya fanatik kesukuan. Okey, jadi yang pertamanya, bila Nabi SAW sebut macam ni, bukan daripada kami, contohnya hadis, laisa min man ghasyana laisa falaisa minna, barang siapa yang menipu kami maka sesungguhnya dia bukan sebahagian daripada kami. Begitu juga dengan hadis, man raghiba an sunnati falaisa minni, maka sesiapa yang benci akan sunnahku maka dia bukan sebahagian daripadaku. Apa maksud perkara ni? Apa maksud bukan sebahagian daripada kami? Yang ni pun perbincangan panjang. Saya ingat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan lebih kurang 5 ataupun 6 pandangan yang berbeza berkenaan ungkapan ni. Apa maksud bukan sebahagian daripada kami? Yang mana kalau kita tengok, kalau penafsiran Khawarij ambil jalan mudah, dia kata laisa minna, maksudnya orang itu terkeluar daripada agamanya, kafir. Khawarij memang kerahlah dalam bab ni. Okey, jadi kita kata kalau ikut penafsiran Khawarij tu, maksud Nabi, siapa yang mengajak ke arah asabiyah maka dia kafir. Itu maksud dia. Okey, tapi ni kita kata sudah tentulah bukan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau nak diringkaskan, kata An-Nawawi rahimahullah, maksud Nabi SAW bukan sebahagian daripadaku, bukan sebahagian daripada kami, nak menunjukkan perkara tu adalah satu dosa besar yang menghampiri kekufuran. Dia nak sebut tu. Okey, maksudnya dia dosa besar, dia bukan hal remeh. Dia satu hal yang besar yang menghampiri kekufuran. Tapi masih mukmin tak? Masih lagi mukmin, bukan kufur. Disebut dalil utamanya disebabkan Al-Quran menyuruh kita, Al-Quran mengarahkan kita, kalau ada dua saudara Islam kita yang bergaduh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Damaikan mereka. Okey, kalau kita tengok ada hadis Nabi sebut sesiapa yang bergaduh sama Islam ni sama ada fasik ataupun kufur. Tetapi Al-Quran menyebut walaupun mereka dua bergaduh, Al-Quran kata mereka adalah dua saudara kamu. Maksudnya apa? Maknanya masih dalam kira Islam lagi, tak kafir. Tetapi perbuatan tu satu dosa besar yang mana dia menghampiri kekufuran. Saya ingat itu kesimpulan yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan. Dan setakat ni insya-Allah nampak gaya tu penafsiran yang paling tepat lah. Okey. Kemudian dia kata mengajak kepada asabiyah, fanatik kesukuan. Apa maksud fanatik, tuan-tuan? Asabiyah tu kita tahulah, kesukuan ni maksudnya ajakan kepada kesatuan yang berdasarkan kepada kabilah, suku ataupun kaum. Itu asabiyah. Okey, tapi kita kata apa maksud fanatik? Bila kata fanatik, kesukaan, apa maksud fanatik? Fanatik ni maksudnya kalau keadaan sama ada kita punya suku ke, kalau hal tu dalam kesukuan lah,
Okey, suku ni saya ingat dalam orang Melayu alhamdulillah tidaklah berapa kuat sangat, melainkan sebelum ni kita tengok Negeri Sembilan kuat benda ni kan. Dia ada suku apa? Tiga Batu, suku apalah yang 9 suku tu, wallahu alam, saya pun tak hafal nama suku tu. Tapi saya tengok tempat lain tak adalah kuat mana sangat. Tapi katalah contohnya kita tengok kepada semangat kesukuan umpamanya. Semangat kesukuan tu boleh ke tak boleh? Yang tu memang tak boleh nak dielakkan. Dari sudut kita ni ada semangat kesukuan, ataupun kalau dalam kerangka perbincangan yang lebih luas lagi, semangat kebangsaan, patriotism kita kata kan, yang tu pun termasuk juga dalam semangat ni juga, semangat kesukuan juga. Benda ni memang tak boleh elak. Bahkan saya ingat baru lagi ada kami buat perbincangan berkenaan kenapa kalau kita tengok Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman Al-Affan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'a, kalau kita perasan mereka 4 orang semuanya daripada Quraisy, betul tak? 4 ni semua Quraisy. 4 ni semua Muhajirin, 4 ni semua Quraisy. Walaupun kita kata sahabat bukan sahaja Quraisy, Aus dan Khazraj bukan Quraisy, masyarakat Ansar bukan Quraisy. Tapi kenapa Quraisy? Malahan memang hadis Nabi SAW sebut al-a'immatu minal Quraisy. Imam tu ataupun ketua tu mesti daripada Quraisy. Okey, jadi kita hadis ni banyak dibincangkan oleh ulama. Nabi SAW sebut sedemikian, apa maksudnya? Tetapi setakat ni wallahu alam saya nampak kefahaman Profesor Yusof Qaradawi kita, nampak gaya kita kata kena yang dia terangkan, iaitu dia kata tak semestinya kalau kita ni orang Melayu ketua kita kena Quraisy. Dia tak macam tu, sebab kalau macam tu payah tu kan. Apa maksud Nabi SAW ketika baginda sebut tu, ketika pada zaman baginda, siapa dia kaum yang paling mendominasi tu tuan? Quraisy. Siapa dia kaum yang paling kuat? Malahan kalau kita tengok dalam perbincangan bab zakat pun, zakat kan sampai sekarang ada lagi orang buat perbincangan, adakah zakat ni perlu dibayar dengan makanan ataupun boleh dibayar dengan wang. Jadi ada sebahagian yang kata bahawasanya wang ni susah, terutamanya pada zaman sahabat radhiyallahu anhum masih tidak ada wang. Sebenarnya ada wang. Ada riwayat-riwayat yang dirham, dinar, yang tu wang lah tuan-tuan. Malahan digelar sebagai Al-Quds. Al-Quds ni maksudnya mata wang. Cuma saja nak menceritakan mata wang ni pada zaman Nabi SAW yang cukup kaya, yang cukup bangsawan sehingga boleh menggunakan mata wang ni banyak daripada Quraisy saja. Orang lain tak ada. Jadi kalau kita tengok kaum Ansar daripada golongan petani, mana mereka nak ada duit tuan-tuan? Jadi mereka punya urusan jual beli itu kebanyakannya barter, bukan bayar duit macam kita ni. Okey, jadi itu menunjukkan bahawasanya kaum yang dominasi, yang betul-betul kita kata on top ketika tu adalah Quraisy. Dan kalau pemimpin tidak dilantik daripada Quraisy ketika tu, ada kemungkinan besar kita kata berlaku pemberontakan. Okey, jadi kata Yusof Qaradawi, maksud hadis Nabi SAW tu bukan sekadar Quraisy saja, tetapi dia nak maksudkan ketua sesuatu negara, ketua umum, ketua besar sesuatu negara tu perlulah daripada suku yang mendominasi ataupun suku yang paling ramai. Sebab tu kalau kita ni pun kat Malaysia pun memang ada undang-undang Perdana Menteri kena daripada orang Melayu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang orang Melayu dominasi negara ni. Majoriti lah, paling kurang kita sebut dari sudut majoriti lah kan. Majoritinya adalah orang Melayu. Okey, jadi perkara ni memang kita tak boleh nak elak. Sebab tu saya suka perkataan Prof Bajat, dia kata ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan Imamul Mahdi, Al-Imamul Mahdi yang akan datang sebelum kiamat nanti tu. Allah menetapkan dia adalah daripada keturunan Nabi, daripada susur galuh Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Prof Bajat daripada Jordan, dia kata kenapa Allah letak macam tu? Sebab kalau cucu Nabi saja semua bangsa akan bersetuju dia jadi ketua umum kita. Kalau bukan daripada Nabi, katalah tiba-tiba orang tu orang Afrika, dia kata orang Melayu tak nak orang Afrika jadi ketua dia, tak mahu, kita nak orang Melayu tak betul. Dia kata sama juga dengan orang Yaman, nak ada orang Yaman tapi dia punya ketua dia tiba-tiba orang Cina, tak mahu, tak nak, mesti tak nak je. Saya pun cakap terang-terang sebagai maksudnya sedikit lah bacaan yang ada ni pun, kalau tanya nak tak ketua saya ni tiba-tiba bangsa lain daripada kita, tak mahu, cakap terang, tak mahu kata. Tapi kalau cucu Nabi kita setuju, yang tu semua setuju, betul tak? Maka tu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Al-Imamul Mahdi, kata Nabi SAW,
namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan dia daripada susur Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, jadi kenapa? Sebab kita kata dalam sifat kesukuan ni, memang ni benda yang tak boleh nak elak. Macam-macam mana pun kita tak boleh nak betul-betul buang benda ni, yang tu mustahil tuan-tuan. Hatta negara yang mendakwa mereka terima semua bangsa pun, macam contoh kita tengok Amerika Syarikat kan. Amerika Syarikat negara yang polisi dia terbuka. Maksudnya kalau tuan-tuan pun satu hari, na'uzubillah, jangan buat lah, tapi kalau tuan-tuan rasa macam saya ni tak mau duduk Malaysia, nak pergi jadi rakyat Amerika Syarikat, boleh. Tuan-tuan boleh pergi hijrah kat sana, duduk beberapa lama, dapat kerakyatan Amerika Syarikat. Itu polisi Amerika, dia terbuka. Statue of Liberty itu maksud dia, siapa-siapa nak masuk situ, nak jadi rakyat Amerika, tidak ada masalah. Itu dia punya polisi dia. Okey, jadi kita kata negara Amerika pun dia seolah nak melambangkan kita ni semua manusia, kita tak kira bangsa. Tapi dari sudut praktik realitinya, jadi ke tak jadi macam tu? Tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Sebab tu sebelum ni Donald Trump dapat sokongan sangat, sebab dia menyeru kepada kita ni orang kulit putih, kita hebat. Jadi dia dapat sokongan. Pala-pala macam ni tu. Orang kulit hitam dan sebagainya tak dapat beri sokongan dan sebagainya. Benda ni memang tak boleh nak elak. Okey, jadi sebab tu yang dilarang oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Al-Sabiyah ni, bukan semata-mata kesukuan, tetapi fanatik kesukuan. Apa maksud fanatik kesukuan? Maksudnya adalah kalau satu perkara tu kebenaran tidak berpihak kepada apa yang kita fanatikkan tu. Kalau suku-suku lah, kalau kabilah lah, kalau mazhab fiqh lah, kalau negeri lah, tak kira. Bila kebenaran tidak berpihak kepada mana yang kita fanatikkan tu, kita menolak kebenaran sebab nak mempertahankan apa yang kita pegang. Itu maksud fanatik. Itu maksud ta'assub. Jadi kalau dari sudut kecintaan orang pada negeri dia lahir, sudah tentulah ada, mana nak elak benda tu. Tapi yang jadi fanatiknya kalau contohnya ada pergaduhan, ada pertelingkahan, ada benda kemaksiatan terjadi di kalangan orang yang nama dia, yang negeri dia sama kelahiran dia, dia kata yang ni tak apa, ni kita pejam mata sebab apa? Sebab dia sama negeri itu. Yang tu tak boleh, itu fanatik. Itu tak adil. Tapi dari sudut kecenderungan dia, saya ni kalau dalam Malaysia ni mana negeri saya paling sayang? Kalau tanya saya, Pahang, saya lahir kat situ, sudah tentu dah. Tanya orang Perlis lah, jarang lagi lah jumpa orang lahir kat Pahang kata saya paling menyampah Pahang. Memang tak ada. Itu memang dah tempat tanah lahir kita. Okey, jadi kecenderungan tu memang sangat-sangat difahami. Yang tak boleh adalah fanatik. Apa dia fanatik? Saya ulang, bila kebenaran berada di pihak yang kita fanatikkan tu, ataupun kemaksiatan terjadi, kita tak mau tegur, kita tak mau cegah semata-mata sebab dia belah yang kita pilih, yang kita sokong tu. Yang tu tak boleh. Yang tu fanatik maksudnya, dan yang tu dilarang oleh Nabi SAW. Okey, jadi dalam buku ni sekali lagi dia ada bincang apa dia perpecahan manusia yang diterima, apa yang tidak diterima. Setakat ni kita cakap pasal kesatuan saja dulu. Baik, kemudian ayat dalam bab di atas, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dengan jelas mengisyaratkan bahawa perpaduan yang dikehendaki oleh Allah di kalangan umat Islam mestilah berdasarkan agama Allah, iaitu berdasarkan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan atas dasar yang lain seperti perkauman atau kesukuan. Hakikat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jikalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan juga Rasul, sunnah Nabi SAW. Okay, maknanya kita ni macam-macam mana sekalipun nilai mana yang betul, nilai mana yang salah tu perlu berbalik kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Bukan berbalik pada kesukuan, bukan balik pada yang ni kabilah kita Ustaz, maka betul lah. Dia bukan macam tu. Walaupun dari sudut kecenderungan tu, macam saya cakap, memang tak boleh elak. Hatta Nabi SAW seadil-adil manusia, Ustaz. Nabi SAW seadil-adil manusia, tetapi kecenderungan dia kepada mukminin melebihi kecenderungan pada orang yang tak beriman, pada orang kafir. Apa contohnya, Ustaz? Bukan saya kata Nabi tak adil, tak. Nabi adil, tapi dari sudut kecenderungan hati tu, yang tu memang normal, Ustaz. Sebagai contoh hadis Rifa'ah radhiyallahu an. Rifa'ah radhiyallahu an ni, dia punya pak saudara dia hilang dia punya baju besi dia. Baju besi dia kena curi, baju besi dia kena curi. Jadi disebabkan baju besi dia kena curi ni,
mereka syak ada satu kabilah yang berada di pinggir Madinah. Kabilah ni yang pertamanya memang terkenal dengan sikap dia mencuri itu memang agak orang kata notoriously known lah, memang dikenali macam tu lah. Jadi Rifa'ah ni syaknya kabilah ni yang curi. Kabilah ni pula bila Rifa'ah pergi nak cuba siasat, dia pergi dekat kabilah ni. Kabilah ni sebenarnya miskin tu, kabilah sangat miskin, tetapi waktu Rifa'ah tu dia punya pak saudara dihilang baju besi dengan kelengkapan perang dan sebagainya tu. Bila dia pergi kat kabilah ni tengah buat barbecue, pesta tuan-tuan, dengan bakar daging dan sebagainya kan. Jadi Rifa'ah kata, kamu dapat duit mana ni? Kamu jual apa? Kamu dapat duit banyak boleh bakar daging dan sebagainya. Okey. Jadi dia punya siasat, dia suspek salah seorang daripada 3 beradik dalam kabilah tu, hak yang ketiga tu nama dia Bashir. Jadi Rifa'ah suspek dia ni, tapi tak ada bukti, tak boleh nak kata ni lah. Jadi angkat kes ni kepada Nabi SAW, yang mana kabilah ni kabilah Islam. Rifa'ah pun sahabat radhiyallahu an. Angkat pada Nabi SAW. Yang si Bashir ni pula, dia tahu yang sikit lagi kan, kalau Nabi datang kat sini, Nabi suruh arahkan buat geledah dan sebagainya, memang dia yang curi pun jumpa baju besi tu. Maka apa yang dia buat, dia ambil baju besi tu, dia dan kelengkapan perang tu, mana ada hak yang dia tak tahulah dia jual ke mana-mana, dia pergi letak kat rumah seorang Yahudi kafir. Dia letak dalam rumah tu. Lalu bila letak dalam rumah tu, orang tuduh dia, orang kata dia. Lepas tu Nabi SAW asalnya nak arah suruh geledah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya nampak Yahudi sekian-sekian, nama Yahudi tu Zaid, tak silap saya nampak Zaid si Yahudi tu yang pergi ambil baju besi tu, cuba geledah rumah dia. Lalu sahabat radhiyallahu anhu pun atas perintah Nabi SAW kata, kamu suspek orang dia mencuri, kamu cuba cari dalam rumah ni, geledah rumah kamu, kena geledah. Orang Yahudi ni kata, saya tak curi, dia tu. Nabi kata, tak apa, kalau tak curi tak apalah, kata kan, geledah, cuba tengok dalam tu. Waktu cari tu, memang Nabi SAW mengharapkan lebih baiklah orang Yahudi ni curi daripada orang Islam curi. Nampak tak dari sudut kecenderungan tu ada. Nabi kata, lebih baiklah kalau Yahudi ni curi, aku lebih rela Yahudi ni curi daripada orang Islam ni curi. Kemudian bila keluar, jumpa sungguh baju besi tu. Bila jumpa baju besi tu, Nabi SAW, Allah kata, dah memang Yahudi ni curi. Turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawasanya bukan ni curi, hak seorang lagi tu curi, hak Bashir tu. Maka Bashir ni bila dia tengok turun ayat Quran, dedahkan tembelang dia, apa dia buat? Yang ni kes terpencil. Dia berhijrah pergi ke Mekah dan dia murtad di Mekah. Auzubillah min zalik. Walhal pada asalnya dia sahabat Nabi, bukanlah sahabat ni orang yang mati dalam keimanan. Walhal pada asalnya dia orang yang sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia pergi ke Mekah, lalu kemudian dia buat syair-syair yang mengutuk Nabi SAW. Dia merupakan kes terpencil murtad pada zaman Nabi SAW. Tapi nak menceritakan Nabi ni adil. Kalau Bashir tu yang curi, tak apalah, hukum Bashir tu lah. Kalau Yahudi tu curi, tak apalah, hukum Yahudi tu lah. Dia tak bias dalam bab tu. Dalam bab hukuman tak bias. Tapi dalam bab kecenderungan, aku harap orang Yahudi ni lah ambil, bukan orang Islam. Ada tak kecenderungan macam tu? Yang tu memang tak boleh nak elak. Okey, sebab tu saya kata kecenderungan manusia ni bukan benda yang kita boleh kawal sangat. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala larang adalah sifat fanatik itu. Maka nilai betul dan salah dia tidak boleh dikaitkan kepada kabilah ataupun suku ataupun bangsa ataupun individu pun tak boleh juga. Maksudnya kita nak kata semua benda kalau dia buat tu betul, semua benda kalau dia buat tu salah, hak tu pun tak boleh juga, tuan-tuan. Okey, sebab tu ada larangan jikalau orang tu dia orang yang berpengaruh, dia barangkali ulama ke dan sebagainya. Mana saya sebut baru ni dalam Talbis Iblis, tak silap saya, tak apa ingat, bahawasanya terdapat larangan kalau orang tu orang yang berpengaruh, barangkali dia ulama ke, barangkali dia scholar ke, penulis dan sebagainya, dilarang untuk dia kalau dia pergi dekat makam Nabi tu, dia dilarang untuk sentuh pagar makam Nabi tu. Walaupun kita kata niat asalnya barangkali dia nak sapu habuk, barangkali macam tu, barangkali dia nak tengok ni mas betul ke, barangkali dia nak tengok macam tu. Untuk kita ni tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk orang yang berpengaruh, dikhawatiri dia sentuh tu, ada pengikut dia ingat dia nak bertabaruk dengan makam Nabi SAW, maka tak boleh macam tu. Okey, jadi kita kata ada dia punya ada dia punya perbezaan dia dekat situ. Takut orang nampak hak dia buat tu betul, hak tu jenuh lah macam tu. Okey, jadi sebab tu kita kata macam-macam mana pun nilai betul dan salah ni dalam agama, farudduhu ilallahi wa rasuluh,
war rasul, maaf, hendaklah kita tengok balik nilai dia daripada Allah dan juga Nabi SAW. Okey, ini benda-benda yang saya ingat kita kalau kita duk belajar teori dalam kelas macam ni, memang kita pun duk rasa macam mudah, tapi awak susahnya praktik kehidupan tu. dalam setiap hari, maksudnya kita nak tatbik, nak betul-betul menetapkan perkara ni, nak cuba praktik dalam kehidupan. Saya ingat tu cabaran sebenar dia. Dalam kelas ni kita dengar buku tulis, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, kemudian dia kata, Prof. Wahbah Zuhaili berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan pada kita agar berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta merujuk pada keduanya jika terjadi perselisihan pandangan antara kita. Dia juga menyuruh kita agar bersatu padu berasaskan kehendak ajaran Al-Quran dan sunnah, sama ada menyangkut persoalan akidah ataupun amal perbuatan. Hanya itulah asas perpaduan kita. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala mengiringi perintah tersebut dengan suruhan supaya kita mengingati nikmatnya. Dan nikmat yang paling agung adalah Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak dinafikan, tu nikmat paling agung kat dunia ni. Sebab apa? Sebab kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni datang, kita tak tahu tuan-tuan macam mana Allah ni, walaupun sekalipun ada jalan kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tak adanya satu cara untuk kita nak tahu apa cara ibadah yang Allah suka. Tak ada macam tu. Okey, macam mana nak solat? Macam mana, berapa kali nak solat sehari semalam? Berapa rakaat nak solat? Dalam solat tu nak baca apa? Gerakannya macam mana? Semua itu mustahil melainkan melalui ajaran baginda Nabi SAW. Hak tu saja boleh. Okey, sebab itulah saya ingat semalam saya baca berkenaan dengan kata-kata Syed Sabiq dalam fiqh sunnah. Dia kata semua kebaikan, dia kata semua amal soleh yang diamalkan oleh umat Nabi SAW adalah disebabkan jasa baginda Nabi SAW. Betul dia kata. Semua amal soleh kita hari ni, yang kita solat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita berbaik sesama orang Islam, kita bermuamalah cara baik dengan orang-orang kafir yang tak menentang, maksudnya tidak menunjukkan permusuhan pada agama, semua perkara. Adab yang kita amalkan, adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab makan, adab dengan rakan, adab dengan jiran, semua benda, solat kita, puasa kita, zikir kita, semua perkara tu adalah disebabkan contohnya oleh Nabi SAW. Maka semua amal kebaikan, semua amal soleh umat Muhammad adalah disebabkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita ingat betul-betul tu, besar dah nikmat baginda ni, besar sangat. Kalau bukan sebab Nabi SAW, tak ada masjid tuan-tuan. Tak ada masjid, tak ada, payah kita. Kalau Allah pilih untuk tak utuskan hidayah pada kita, na'udzubillah min zalik, terkapai-kapai kita, malahan nak kenal Tuhan tu pun kita tak tahu siapa Tuhan kita. Okey, jadi tu memang nikmat paling besar, nikmat Nabi SAW dan juga nikmat Islam. Sebab hanya dengan berpegang pada ajaran Islam sahaja, segala permusuhan dan perpecahan dapat dihindarkan, dan selanjutnya akan menjelmalah kasih sayang dan kemesraan yang hakiki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Yang bermaksud, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliahnya bermusuhan, maka Allah menyatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat ini bahawa orang Arab pada zaman jahiliah sentiasa bermusuhan seperti antara suku Aus dan Khazraj. Peperangan seringkali tercetus dan mereka saling bunuh-membunuh hanya kerana sebab-sebab yang remeh. Kita ingat mereka pernah berperang selama 14 tahun gara-gara sebab ketua suku mereka merebut seekor kuda yang sama. Itu saja. Saya ingat 14 tahun, kuda tu pun dah kiok dulu kali, dah kojo dulu lah kot. Berperang 14 tahun. Bayangkan pengikut semua berbunuh, bertikam sebab apa? Sebab ketua suku kita nak berebut seekor kuda yang sama. Sama juga dengan kes waktu Mekah dilanda banjir tu. Waktu Nabi SAW dalam riwayat sekitar umur dia 33, 35 macam tu, bandar Mekah tu, Masjidil Haram ditimpa banjir dan Hajarul Aswad tu terkeluar daripada tempat dia. Kan masyhur kisah tu. Okey. Jadi Hajarul Aswad ni dalam hadis Imam Tirmizi benar, dia batu daripada syurga. Jadi bila dah bina balik Kaabah tu,
nak meletakkan kesnya simple saja. Siapa nak letak balik Hajar Aswad tu dekat tempat asal je, itu je cerita dia. Tapi sebab kabilah ni kata kami paling mulia, kami yang patut letak. Kabilah ni pula kata, bukan kabilah, pecahan suku dalam Quraisy. Bani Tamim kata dia paling mulia, Bani Abdul Bar kata, Bani Abdul Uzza kata dia paling mulia, Bani Adi kata dia paling mulia, Bani Umayyah kata dia paling mulia, Bani Hashim kata dia paling mulia. Bergaduh kes nak letak batu tu saja, sehingga kan berpakat nak perang dah tuan-tuan. Kes nak letak batu Hajarul Aswad tu dah nak berperang dah pun. Lalu mereka kata macam ni lah, kita cuba tengok siapa dia lelaki yang masuk daripada bab sekian-sekian, daripada pintu sekian-sekian, kita cuba tanya pendapat dia. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala baginda Nabi SAW yang masuk. Lalu mereka semua kata sujud, dia ni memang seadil-adil orang. Kita tanya pendapat dia. Kata Nabi SAW, dia bentangkan kain dia, kan masyhur kisah tu dalam sirah kan. Lalu dia letakkan Hajarul Aswad tengah-tengah, dan setiap ketua suku tu pegang hujung kain tu, kata angkat kain tu, dan dia yang ambil Hajarul Aswad dan letakkan balik tempat asal dia. Okey, tapi nak menceritakannya bahawasanya mereka ni kes batu nak letak dekat Kaabah pun, yang tu pun dah nak berperang dah. Kita alhamdulillah lah, masyarakat kita ni macam-macam mana pun kita kata tak ada lah sampai nak angkat senjata tu, tak ada lagi lah. Kalau ada pun kita kata macam tragedi apa 13 Mei dan sebagainya, alhamdulillah tak jadilah dah lagi kata kan. Tapi macam-macam mana pun tak ada lah sampai ke peringkat tu. Okey, jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan balik mereka, nikmat ni besar. Dan kita pun alhamdulillah, saya ingat disebabkan antara faktor besar pun kita pun memang dah lahir-lahir memang beragama Islam. Okey, jadi nilai keislaman tu dah kuat dalam masyarakat kita. Tapi ketika awal diturunkan Islam tu, peperangan sama mereka memang sangat-sangat dahsyat. Okey, lalu perkara ni telah pun diselesaikan dengan kedatangan Nabi SAW. Okey, kemudian dikata menurut Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap kabilah Aus dan Khazraj. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka agar mengingati nikmat Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah pada mereka, yang dengannya mereka bersaudara. Ayat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW kepada mereka ketika mereka hampir saja berbunuhan akibat terperangkap oleh hasutan seorang Yahudi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Kata pengarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat terdahulu, rasa kecewa Yahudi terhadap perpaduan kamu setelah kamu memeluk Islam, dan segala suruhan Allah dan larangannya, dan penjelasan tentang keadaan kamu ketika di zaman jahiliyah dan keadaan kamu setelah Islam, hendaknya semua itu diambil sebagai iktibar dan pengajaran agar kamu jangan lagi kembali melakukan amalan jahiliyah seperti berpecah belah, bermusuhan dan saling berperang. Okey, Allah ingatkan. Okey, ni saya sebut tadi, insyaAllah ni masa kita pun tak banyak dah, 10 minit lagi. Ini yang akhir insyaAllah untuk malam ni. Okey, perbezaan pandangan di antara manusia terbahagi pada dua jenis. Okey, ada dua jenis. Yang pertama, jenis perbezaan yang wajar berlaku di antara manusia dan mereka tak mungkin dapat menghindarkannya, iaitu perbezaan pandangan dan kefahaman dalam hal cabang agama ataupun furu'. Kita panggil furu'uddin, perkara-perkara ranting, perkara-perkara yang luar daripada perkara usul. Hal ini disebabkan kerana kefahaman setiap manusia tidak sama. Jenis perbezaan seperti ini tidak salah dalam pandangan agama. Okey, yang ni saya rasa dia cuba meringkaskan kenapa perbezaan tu. Dia kata hal ini disebabkan kerana kefahaman setiap manusia tidak sama. Dia, kalau kita tengok dalam bab fiqh ni, banyak perkara yang menghala kepada perbezaan. Banyak itu, saya ingat itu memerlukan pada satu perbincangan lain lah. Tapi setakat yang saya boleh sebut, sekadar kita sama-sama perkongsian yang sempat hari ni, di antaranya apa? Salah satunya adalah perselisihan berkenaan dengan satu hadis. Okey, maksudnya hadis Nabi SAW sebut sedemikian, tetapi ulama-ulama fiqh ni tidak bersetuju dengan dia punya status hadis tu. Jadi kalau sesiapa yang bersetuju dengan status hadis tu, maksudnya bukan setuju, siapa yang pandang status hadis tu sebagai sahih, maka dia ambil hadis tu sebagai amalan. Ada juga golongan yang kata hadis itu tidak sahih,
Jadi kalau dia nampak hadis tu tidak sahih, penilaian dia tidak sahih, maka dia tidak beramal dengan hadis tu. Sebagai contoh apa? Perselisihan khilaf mu'tabar di kalangan mazhab fiqh ni berkenaan dengan sentuh wanita bukan mahram, ataupun cerita sentuh isteri batal wuduk ke tak batal wuduk, kan? Saya ingat ni pun antara perbincangan yang masyhur lah. Okey, di sisi pandang mazhab Hanabilah, mereka memandang hadis Nabi SAW ketika baginda keluar daripada rumah dia, sebelum dia mengimamkan solat, dia mengucup Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dia menjadi imam solat tanpa dia mengulangi wuduk dah, menunjukkan bahawasanya bersentuhan dengan bukan mahram, isteri kita bukan mahram lah, kan? Bersentuhan dengan isteri batal wuduk ke tak batal wuduk? Tak batal. Sebab Nabi SAW kucup Aisyah, kemudian dia terus jadi imam, dia tak memperbaharui dia punya wuduk dia. Itu sudut pandang Hanabilah, iaitu mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Sudut pandang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadis itu dhaif, hadis itu tak sahih. Jadi kata Syafi'i, kalau hadis itu tidak sahih dan dalam Quran menyebut menyentuh wanita itu membatalkan wuduk, yang ayat aula masuk nisa tu, kena pula hadis ini dhaif, dia kata, maka afdal kita, yang paling afdal, paling eloknya kita mendahulukan Al-Quran berbanding hadis yang dhaif. Jadi sebab tu di sisi pandang Syafi'i, dalam Qaulul Jadid, dalam pandangan baru dia sewaktu dia berada di Kahirah Mesir, dia berpandangan bersentuhan dengan wanita bukan mahram batal wuduk. Kalau orang kata tu hadis yang Nabi cium Aisyah, hadis tu dhaif. Kalau ikut penilaian terkini pun tak silap saya, dhaif juga hadis tu. Okey. Jadi kenapa berlaku perbezaan pandangan? Sebab satu status hadis yang sama tetapi tidak dipersetujui statusnya. Sebahagian nampak sahih, sebahagian nampak dhaif. Okey. Ada juga kes kita kata hadis yang sama tetapi mata yang lain yang nampak lain dia punya pandangan dia. Sebagai contoh apa? Ada hadis sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan, dan dia sebut pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah halaktu. Ingat dah hadis ni masyhur kan? Dia kata, ya Rasulullah hancurlah saya, kata. Pasal Rasulullah kata, kenapa? Dia kata, sebab saya tindih isteri saya pada siang Ramadan. Fahamlah maksud dia tu apa? Saya tindih isteri saya pada siang Ramadan. Maka dalam itu berkenaan dengan kafarah, kan? Nabi kata, bebaskan hamba. Dia kata, ya Rasulullah saya tak ada hamba. Kemudian Nabi kata, kalau gitu kamu puasa 2 bulan betul-betul. Dia kata, ya Rasulullah saya ni mana larat nak puasa 2 bulan gitu. Kemudian Nabi kata, kalau macam tu kamu beri makan 60 orang miskin. Dia kata, ya Rasulullah dalam kampung saya tak mampu nak beri makan orang miskin 60 orang. Kemudian Nabi masuk dalam rumah dia, ambil tamar, bagi kat dia, kata, ambil tamar ni beri orang miskin kat kawasan rumah kamu. Dia kata, ya Rasulullah dalam kawasan kat rumah saya tu saya paling miskin. Tergelak Nabi SAW. Dia paling miskin, dia paling tak larat, tapi dia hero sekali siang Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Dia paling hero sekali. Kemudian kata Nabi SAW, tak apalah, kamu ambil tamar ni, kamu makan je lah ahli keluarga kamu, bagi ke ahli keluarga kamu. Hadis tu, okey, sepakat ulama menceritakan kalau seorang lelaki dia bersama dengan isteri dia pada siang Ramadan, dia kena kafarah. Yang tu setuju tak? Setuju. Tetapi mereka tak setuju isteri tu kena kafarah ke tidak. Nampak tak? Sebahagian kata Nabi SAW tidak pernah membezakan ibadah laki dengan perempuan. Jadi dalam hadis tu kita kata walaupun Nabi tak sebut, tetapi difahami wanita pun kena menjalani kafarah yang sama. Sudut pandang Asy-Syafi'i tak. Dia kata Nabi SAW kalau orang perempuan pun kena kafarah, mesti Nabi arah orang tu, sahabat tu, untuk isteri dia ganti sekali. Ada tak Nabi SAW sebut dan kafarah ini berlaku ke atas isteri kamu? Nabi tak sebut macam tu. Kata Asy-Syafi'i menunjukkan zahir hadis tu jelas yang kena bayar kafarah cuma laki, bukan pihak perempuan. Diperkuatkan lagi dengan pandangan hak yang terima akad dan bayar maharnya siapa? Laki. Akad tu, akad nikah tu apa? Akad yang menghalalkan perhubungan seksual di antara suami isteri. Siapa yang terima akad? Laki. Siapa yang bayar bayar mahar dia? Laki. Maka laki lah yang kena tanggungnya. Okey? Jadi hadis yang sama. Sahih dah hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tetapi sudut pandang orang yang tengok tu berlainan. Sebab sekian mazhab nampak macam laki perempuan sama je. Sebab Nabi Abu Hanifah pun kata Nabi tidak pernah membezakan di antara laki perempuan, cuma saja perempuan ni kenalah dengan keperempuanan dia.
Kalau orang lelaki angkat takbir sampai telinga Allahu Akbar, orang perempuan tak perlulah, sesuai dengan kewanitaan dia. Itu kata Abu Hanifah. Okey, tapi kata Al-Imam Syafi'i tak, sebab Nabi tak sebut isteri dia kena kafarah, maka kita pun kata tak payah, kalau kena mesti Nabi sebut. Wallahu a'lam. Okey, jadi benda-benda macam ni yang kata Dr. Abdullah, kalau beza pandangan macam ni tuan-tuan, boleh elak tak? Tak boleh elak, mustahil. Macam mana kita dengan keadaan kita di hari ni yang dhaif ni, kita nak kata pandangan mazhab A confirm salah, pandangan mazhab B confirm betul. Tak berani nak sebut macam tu. Sebab tu paling jauh pun saya kata yang kita boleh sebut, dalam dua pandangan ni saya selesa dengan pandangan A. Okey, saya selesa dengan pandangan A. Tapi nak kata pandangan B tu salah tak gamak lah kata. Cuma kata saya sendiri lebih selesa dengan pandangan A. Siapa nak pegang pandangan B tu tak ada masalah, ma fi muskilah. Saya ingat kalau sikap macam ni nak menuju ke arah perpaduan, insya-Allah boleh. Hak tak bolehnya macam mana? Hak tak boleh pandangan A confirm betul, B confirm salah, siapa ikut ni sesat. Itu payah. Hak tu nak bersatu tak ada, memang tak dapat lah. Okey, jadi ni dalam bab-bab benda yang kata Allah Subhanahu, kata pengarang, Allah mengisyaratkan perbezaan ni ada. Sebagai contoh dalam surah Hud, Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Okey, tetapi mereka sentiasa berselisih pandangan melainkan orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan kamu. Okey, menunjukkan ada juga perbezaan yang masih dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat ni antara perkara contohlah kata. Wallahu alam, kalau tuan-tuan rasa macam nak tahu bab perbezaan fiqh perbandingan tu, mungkin satu hari nanti kita boleh buat satu hari kuliah khusus tu saja. Kita bincang kenapa ada perbezaan di antara mazhab-mazhab ni. Dia tujuannya bukan apa? Tujuannya saya suka kalau kita ni ada keinsafan dalam diri kita, rupanya ilmu ni banyak. Dapat tu cukup lah. Okey, untuk kita nak hukumkan orang tak padan, kita pun banyak tak tahu lagi kata. Nak kata ilmu kita ni sampai taraf Imam Syafi'i memang takkan lah apa. Okey, jadi benda-benda macam tu paling kurang pun ada wujud keinsafan dan diri kita, yang tu cantik dah. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja, dan suka saya ingatkan kelas saya subuh Ahad ni tangguh dulu. Tapi tuan-tuan nak main solat jemaah apa semua, tak apalah, tak ada masalah lah. Cuma saja saya tak ada, saya ada kursus. Tapi insya-Allah minggu depan kuliah tafsir dan juga talbisul iblis, insya-Allah tak ada agam lintang, jalan seperti biasa insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala